Itu FAM Faiz, Ultras. Apa aku ni sejujurnya bukanlah seorang Ultras dan agak jauh daripada komuniti Ultras ni sebab aku tak rasa aku kenal siapa-siapa yang dalam lingkungan dekat aku lah yang menjadi Ultras ni. Jadi aku kurang faham. Aku rasa hang lagi banyak pengalaman bersentuh bau dengan orang-orang Ultras ni daripada aku. Tapi apa yang aku kenal pasti adalah Ultras merupakan salah satu komponen penting dalam bentuk sokongan terhadap Harimau Melaya sejak 15 tahun kebelakangan ni lah. Kita ambil contribution mereka tu agak besar, mengikut Harimau Melaya ke mana saja Harimau Melaya pergi, sama ada ketika prestasi baik ataupun buruk, kan. Jadi bila ada benda-benda macam ni, sebab Ultras Melaya ni membabitkan the mass, kan, dia membabitkan penyokong biasa yang membuat kerja luar biasa, iaitu menyokong dan melihat kepada situasi di Malaysia selalunya orang panggil apa, association macam ni macam Ultras, bukan association, grup-grup yang macam ni selalunya akan dipimpin oleh orang yang betul-betul mereka percaya. Sebab grup-grup macam ni selalunya mereka bergerak sendiri, mereka suka bebas bergerak sendiri, kan, mereka tak suka dikongkong oleh mana-mana pihak. Tetapi apa the exact controversy about Harimau Melaya daripada surat yang kita terima ni, Kish? Surat tu mendakwa bahawa ada beberapa individu dalam Ultras Melaya yang dah berkomplot bersama FAM, yang kononnya dah membina relationship dengan FAM atas faktor-faktor peribadi, yang mendakwa bahawa mereka menggadaikan sedikit prinsip utama Ultras Melaya untuk keuntungan peribadi. Yang mengatakan bahawa Ultras sekarang ni dah terlalu pasif, dah tak jadi movement yang agresif. Dia macam ni, Faiz. Aku tanya hang, dalam konteks politik, okay, apa kepentingan ada pembangkang? Check and balance. Apa maksud check and balance? Macam mana aku nak cakap check and balance ni dalam bahasa Melayu? Apa dalam bahasa Melayu? Aku lupa. Nak cari terma tu susah, tapi maksud dia, kalau hang nak explain check and balance dalam bahasa Melayu, macam mana hang explain? Untuk memeriksa dan memantau memantau pergerakan sesebuah perkara yang kita nak examine tu lah, dan meletakkan tekanan meletakkan tekanan terhadap parti yang memerintah untuk sentiasa berada di tahap terbaik. Sebab kalau tak ada tekanan, dia orang kan parti yang dominan boleh dalam comfort zone. That's why hang ada rebellion. That's why hang ada pembangkang untuk sentiasa menjadi check and balance. Kan setengah orang cakap dalam politik, pembangkang yang baik itu adalah sama penting dengan pemerintah yang baik. Betul. 100%. Negara yang elok bukan saja memerlukan pemerintah yang baik, tapi pembangkang yang jauh lebih baik juga. In fact, hang boleh argue sometimes pembangkang tu kena jauh lebih baik daripada pemerintah. Sometimes hang boleh argue macam tu juga. That's why itu yang terjadi di negara Saint Kitts and Nevis, kan? Kembali ke Ultras Melaya. Saya sebut ni saja. That's why bagi aku, kalau ada orang cakap fungsi utama Ultras Melaya adalah untuk menyokong pasukan kebangsaan, tak. Bagi aku tak. Bagi aku, pemahaman Ultras around the world, global movement of Ultras around the world, fungsi utama mereka bukan sahaja untuk menyokong, tetapi untuk jadi check and balance terhadap pasukan, pengurusan ataupun persatuan. Mereka lah satu-satunya check and balance yang penting. Melontarkan pandangan, menentang keputusan-keputusan yang mereka tidak bersetuju. Kan, kalau di German football, kalau di Bundesliga sampai sekarang masih lagi ruang diberikan kepada ultras pasukan mereka untuk menentang sehabis-habisan keputusan-keputusan yang mereka tidak suka. Jadi bila ada keluar naratif di mana ultras mula membina persefahaman dan hubungan dengan FM, aku boleh faham kekecewaan. Aku boleh faham kekecewaan tersebut. Again, kita tak tahu kalau dakwaan ini betul atau tak. Mungkin dakwaan ini boleh silap.
kita tidak berada dalam kedudukan untuk melontarkan the judgement terhadap dakwaan tersebut. Tapi apa yang pasti, Ultras Melaya ni dia punya at its core, dia punya semangat pemberontakan itu perlu sentiasa ada. Ada yang sebut, buat apa kita nak memberontak sangat pun, pasukan dah berada dalam landasan yang baik. Tak. Pasukan berada dalam landasan yang baik pun, soalan yang penting, boleh tak jadi lebih baik? Boleh. Selagi itu kena terus memberontak. Ada tak possibility 0.1% untuk pasukan menjadi lebih baik? Kalau ada, selagi itulah pemberontakan perlu terus diteruskan. Sebab pemberontakan tidak pernah akan berhenti. Dalam konteks sejarah dunia, negara yang paling sempurna dalam dunia pun, mana ada pemberontakan berhenti, Faiz? Tapi kalau dah ada agreement, macam mana nak memberontak? Itu persoalan saya. Kita tak tahu. Kita tak tahu. So mungkin itu yang dimarahkan oleh. So sekarang ni harapan aku bukan untuk melihat Ultras. Aku ada macam hang, walaupun aku tidak menjadi sebahagian daripada Ultras, tapi aku ada penghormatan tahap tertinggi yang daripada aku hormat orang-orang dalam pengurusan bola sepak kita. Aku jauh lebih hormat the core members of Ultras Melaya yang memberontak buat sekian lama. Aku ada penghormatan tahap yang tertinggi terhadap mereka. Dan harapan aku satu je, Faiz. Harapan aku bukan untuk melihat mereka berpecah belah ataupun ada internal perang saudara dalam organisasi. Tak. Harapan aku adalah supaya mereka kembali dan kekal fokus terhadap fungsi dan prinsip utama, iaitu pemberontakan. Pemberontakan ni bukan bila ada benda yang buruk saja. Tetapi bila ada benda yang kita masih belum sempurna, dalam proses mengejar kesempurnaan itu sentiasa perlu ada pemberontakan. Itu je lah pandangan aku tentang Ultras Melaya. Itu harapan terakhir. Itu pandangan aku lah. Aku tak tahu kalau Ultras Melaya members setuju ataupun tidak bersetuju dengan aku. Aku tak boleh nak cakap apa, tapi this is the point of view of someone yang dalam 15 tahun terakhir ni, Faiz, waktu aku kecil, aku minat bola sebab aksi yang di atas padang. Tapi semakin aku besar, aku lebih meminati bola disebabkan budaya sokongan di keliling bola sepak. Dan budaya sokongan, whether Ultras di Itali, Barras Bravas di South America, di Argentina, ataupun movement-movement penyokong di Indonesia, di Eastern Europe, kesemuanya berpaksikan pemberontakan.